Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tuan-tuan sekalian, pada malam ini kita santai-santai saja. Kita duduk dengan ahli keluarga, kita duduk dengan sanak saudara kita, sambil-sambil kita minum, kita duk pepak kopok leko, sambil kita duk makan sate dan sebagainya. InsyaAllah pada malam ni tuan-tuan boleh mendengar sedikit sebanyak mutiara-mutiara ilmu yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Datuk. Tuan-tuan sekalian, yang berbahagia Datuk pada malam ini insya-Allah akan membicarakan kepada kita semua. Tadi di ucapan aluan saya tadi, saya sebut kepada tuan-tuan, sudah 2 tahun kita tak boleh pergi ke mana. Datuk pun tak boleh mail Ustaz. Datuk pun tak boleh balik rumah mentua di Pendang. Orang Pendang gelak. Nak makna kata orang Pendang main malam ni. Datuk pun tak boleh pergi ceramah di Masjid Surau. Tuan-tuan pun tak boleh pergi sembahyang berjemaah di Masjid Surau. Tetapi bila Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ujian, memberikan kita kesabaran, Allah hadiahkan kita boleh berhimpun pada malam ini. InsyaAllah dengan sedikit sebanyak ujian itu jugalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesihatan yang baik, memberikan kita masa yang begitu baik untuk pi ke sana sini, termasuklah Datuk dapat memenuhi jemputan kita pada malam ini. Tuan-tuan sekalian, tajuk malam ni, mana milik kita? Bila disebut mana milik kita ni, tak ada satu benda yang ada atas dunia ni semuanya akan kekal menjadi milik kita. Termasuklah kereta yang kita beli, takkan selamanya milik kita. PA sistem yang kita ada malam ni bukan selamanya milik kita. Kita berniaga, kita berurusan jual beli, bukan selamanya kita boleh menjadi peniaga. Mungkin selepas itu kita boleh menjadi pensyarah. Mungkin selepas itu Allah uji kita dengan bermacam-macam ujian. Jadi InsyaAllah pada malam ini yang berbahagia Datuk akan merungkai, akan menceritakan tentang kita, tentang tajuk mana milik kita. Sebelum itu saya nak ucapkan selamat datang kepada yang berbahagia Datuk. Apa khabar Datuk? Sihat orang tua alhamdulillah. Cara orang lama Datuk noh. Sihat orang tua alhamdulillah, boleh main Ustaz alhamdulillah. Allah alhamdulillah. Bila kali terakhir Datuk main di Ustaz ni? Lupa. Tu noh. Lupa dah 2 tahun dah noh. Jadi alhamdulillah kita dapat bersama-sama Datuk pada malam ni tengok tang TV, TV3, RTM, Forum Perdana. Jadi alhamdulillah malam ni Datuk bersama-sama dengan kita. Baik, di awal semang-semang kita pada malam ni Datuk, dan insya-Allah saya akan buka ruang, sedikit ruang kepada untuk pusingan yang kedua. Kalau ada sebarang kod ada yang nak tanya, saya buka takat 3 orang. Saya buka takat 3 orang untuk pusingan yang kedua. Saya buka takat 3. Siapa cepat dia dapat. Dengan syarat dia mai berdiri depan ni, saya suruh mikrofon, dia tanya soalan. Baik, untuk pusingan yang pertama ni Datuk, saya sebutkan tadi tentang tajuk mana milik kita. Saya yakin dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan kepada kita sebagai mukaddimah pada malam ni tentang tajuk kita yang mungkin Datuk boleh huraikan secara umum pada malam ini. Dipersilakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Terima kasih pada Ustaz pengacara majlis, moderator. Saya duduk tengok kereta api. Teringin nak naik. Terima kasih kepada barisan penganjur.
Oh, dia bunyi horn pula. Oh. Boleh balik rumah honok. Pusing manjui tuan. Terima kasih pada semua yang hadir pada malam ini. Alhamdulillah tuan-tuan. Soalan yang ustaz kemukakan tadi cukup hebat. Mana milik kita? Jawapan dia tak ada. Kita pun bukan milik kita. Kita ni pun bukan milik kita. Tandanya apa? Bila-bila masa Tuhan boleh ambil balik. Mata kita boleh ambil balik di Allah, jadi buta. Elok-elok main saksepon jadi buta, tukar nama Osman Jailani. Saya Kasim Selamat. Daripada duk kaki dua ni tuan-tuan, Tuhan boleh ambil balik. Potong kaki. Tak ada siapa boleh sambung balik kaki dia. Nama dia diabetes. Kencing manis. Allah boleh buat sak. Sebab tu nama dia diabetes. Kalau kencing manis tak kawal, dia potong betis. Diabetes. Kalau betis kena potong tak kawal lagi gula, diapaha. Kalau diapaha pun tak kawal lagi gula, tu nama dia diabetes. Allah boleh ambil bila-bila masa. Nyawa kita ni pun bukan kita punya. Sebab tu bila kita faham semua yang ada ni milik Allah, maka kita kena ingat kita hanya dipinjamkan sahaja. Tak payah bangga bila dapat, tak payah sedih bila hilang. Tuan-tuan tengok malam ni, punya ramai kereta, punya banyak lah. Kereta masuk menderu-deram. Cuba tuan-tuan tanya orang hak jaga kenderaan tu. Dia bangga tak tengok kereta banyak. Hak Mercedes ada, Mercedes mu ada. Wildfire ada, Vampire ada, Kancil ada, Mybe ada, GTR ada, van ada, lori ada. Cuba tanya pada dia, hang bangga tak banyak kereta? Bangga apa? Aku punya. Aku tu kan jaga. Saat lagi tengah malam kereta ni balik, parking kosong. Tanya pada jaga, hang sedih tak kereta ni balik? Sedih apa? Bukan aku punya. Orang main letak sat je. Begitulah yang berlaku pada kita. Apa yang Allah bagi ni, dia letak sat saja. Nanti bila sampai masa, dia ambil balik. Baik anak kita, baik suami kita, baik harta kita, baik isteri kita, baik diri kita, baik mak bapak, baik rumah, segala-galanya adalah pinjaman daripada Allah. Titipan daripada Allah. Allah titipkan saja. Maka bila kita dapat sesuatu itu, syukur. Bukan untuk dibanggakan, bukan untuk dibelagakkan, disyukuri. Maksud bersyukur itu ialah supaya kita buat ibadat dengan apa nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Nikmat. Dan apabila ianya hilang daripada kita, maka kita kena jadi sabar dan redha. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin, kata Allah. Kamu akan diuji dengan kelaparan, diuji dengan ketakutan, diuji dengan kematian, diuji dengan barang-barang makanan, buah-buahan. Hari ni kita diuji ni tuan-tuan. Allah, ayam mahal, telok mahal. Ada hak kata pula kalau telok mahal, jangan makan telok, kurangkan telok. Telok mahal, jangan duk makan tu, nak makan apa? Ayam mahal, dia kata makan ikan. Ikan mahal, makan telok. Telok mahal, nak makan apa? Dia kata pula, belajar-belajarlah berpuasa. Astaghfirullahalazim, tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ujian-ujian ini akan sampai kepada kita. Maka kata Allah, wabasyiris sabirin. Sabar. Siapa yang sabar, dia akan dapat berita gembira. Sebab itu kita kena tahu tujuan dan matlamat kita. Malam saya ceramah di Bayan Baru. Malam semalam saya ada di Bayan Baru. Pagi tadi saya mai Bukit Raya. Sekarang saya duduk di Alustang. Saya lagi balik ke Ipoh. Besok sekolah, petang, malam besok saya di Jelutong, Pulau Pinang. Habis di Jelutong, saya pergi pula ke Kuala Lumpur.
Hari Selasa pagi saya ada di KTMB. Begitulah hidup saya, tuan-tuan. Kerja dia jalan saja. Saya tak tahu jalan nak pergi Jelutong besok, saya tak tahu. Jadi bila tak tahu, besok kita akan buat Waze. Kita akan buat map. Waze, tulis je Jelutong apa nama atau surau masjid apa atau. Tekan sekali dia jalan. Kita ikut saja jalan tu. InsyaAllah tak sesat. Hang ikut je jalan tu, insyaAllah hang sampai ke Jelutong. Hang ikut je jalan tu, hang sampai Stadium Darul Aman. Matlamat kamu ke mana? Stadium Darul Aman. Tekan saja, dia akan bawa kita pergi ke Darul Aman Stadium. Begitulah kalau tuan-tuan faham hidup kita dalam dunia. Nak ke mana? Awak dari mana? Min aina? Dari mana hang? Ila aina? Ke mana hang? Dari mana dan nak ke mana? Kalau kita boleh jawab yang itu, senang hidup kita. Min aina? Daripada mana awak? Aku daripada Allah. Allah yang jadikan aku. Kemana kamu selepas ini? Menghadap Allah. Ilallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ni datang daripada Allah dan akan balik pada Allah. Kalau begitu tuan-tuan, apa yang kita kena buat? Sepanjang kita nak menuju pada Allah, Allah bagi kita nikmat. Macam-macam nikmat supaya awak boleh buat persiapan menuju pada Allah. Supaya kita boleh hidup menuju pada Allah. Supaya kita boleh buat ibadat menuju pada Allah. Allah bagi kita sehat. Allah bagi kita nyawa. Allah bagi kita panca indera. Allah Ta'ala bagi kita nasi, beras, gula, kopi. Allah Ta'ala bagi kita hujan, air, tanah, pokok. Allah bagi semua. Untuk apa? Supaya kita tahu bahawa matlamat kita ialah akan menghadap Allah. Aku lepas ni nak menghadap Allah. Maka bila kita faham aku nak menghadap Allah, tekan saja. Aku nak buat kerja kerana Allah. Aku beli kereta kerana Allah. Aku beli rumah kerana Allah. Aku beli bendang kerana Allah. Aku beli baju kerana Allah. Aku nak gunakan nikmat ini untuk Allah. InsyaAllah tuan-tuan, kita selamat. Kita selamat, kita takkan jadi sombong, kita takkan buat maksiat, kita takkan buat dosa, sebab kita tahu matlamat kita nak pergi menuju pada Allah. Tapi kalau kita tak ingat matlamat hidup, kita tak tahu tujuan hidup, itu yang terpesong. Ustaz nak pergi mana Ustaz? Tak tahu. Mana kereta pusing, saya pergi. Tayar ikut tayar lah. Dia nak pergi Penang, saya ikut. Dia nak pergi Bukit Merah, saya ikut. Lah ke Alustaq mu dia tak sampai. Pasal apa? Pasal dia tak ada matlamat. Kita kena ada matlamat. Saya pakai baju, malam ni saya pakai baju rimau, bintang. Untuk apa hang pakai baju macam ini? Nak pergi ceramah. Pasal apa yang hang pakai kereta? Nak pergi ceramah. Apa yang hang buat rumah? Nak bagi anak-anak dengan isteri duduk dengan selesa kerana Allah boleh semayang dalam dia. Kenapa hang makan? Supaya badan sihat. Bila sihat aku nak semayang. Apa benda pun balik kepada Allah. Tapi dalam kita hidup ni tuan-tuan, bukan dia berpanjangan dengan kita. Kadang-kadang apa yang Allah bagi, dia ambil balik. Dia ambil balik tuan-tuan. Mak kita dia dah ambil balik lah. Ayah kita dia ambil balik lah. Suami kita pun dah ada yang dah diambil dah. Anak kita pun ada yang dah diambil balik. Mata kita ni pun dah rabun dah, dia ambil balik. Telinga kita ni pun dia dah ambil balik. Tak dengar dah. Rambut kita pun dia ambil balik. Rupa ramai yang botak dah tuan-tuan. Malah satu hari nanti, kita pun Allah panggil. Masa kamu dah cukup, jom menghadap aku. Soalan dia, dah bersedia ataupun belum? Yang kita hidup ni tuan-tuan di dunia, bukan matlamat, bukan tujuan. Tujuan kita akhirat. Yang Allah bagi pada kita di dunia ni, memudahkan untuk ibadat. Jadi malam ni untuk pusingan pertama, kita kena ingat matlamat kita di akhirat.
bukan di dunia. Boleh. Wallahu a'lam. Ustaz. Baik tuan-tuan sekalian, alhamdulillah, satu mukadimah pembukaan pada malam ni yang cukup cantik, yang menceritakan kepada kita tak ada pun yang ada di dunia ni semua milik kita. Termasuklah anak-anak yang kita didik, yang kita besarkan. Saya ingat Datuk ada satu istilah bila zaman-zaman lah ni Datuk, mak ayah ni dia suka marah cikgu-cikgu. Minta maaf lah kalau ada hak depan-depan ni yang masih lagi hantar anak pergi sekolah. Minta maaf lah, saya sebut pergi lah. Zaman lah ni, cikgu jentik, mak ayah saman cikgu. Kan? Cikgu tibai, cikgu rotan, mak ayah pergi sekolah, jerkah cikgu. Tuan-tuan, anak yang kita ada ni pun sebenarnya, kalau anak yang tak dididik dengan acuan yang baik, belum tentu dia menjadi milik kita. Saya ingat satu istilah disebut, anak-anak ni, dia tugas kita, tugas untuk mendidik anak, bukan untuk menternak anak. Cikgu-cikgu di sekolah, dia nak didik anak-anak kita, bukan dia nak ternak anak. Bukan dia nak ternak anak murid dia. Bukan dia nak jadi serupa ayam daging yang kita dah boleh beli, macam Datuk kata tadi, ayam mahal, daging mahal. Bukan nak jadi lagu tu, tapi dia nak didik supaya anak ni boleh menjadi anak yang soleh, yang akhirnya menjadi bekal kepada kita bila kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Antara tiga Datuk no, bila kita pi esok ni no, antara tiganya kita meninggalkan anak yang soleh, anak yang akan mendoakan kita bila kita duduk di alam sana. Jadi tuan-tuan sekalian, tak ada benda yang kita boleh mengaku dengan kekayaan, dengan harta duit ringgit yang kita miliki ni, bukan selamanya milik kita. Baik tuan-tuan sekalian, pada malam ni, seperti mana yang saya janjikan dengan tuan-tuan, mana pengurusi kita tadi, pengurusi majlis kita, mikrofon duduk kat dia lagi ke ataupun dia bagi dah Azad ni? Ada kat dia? Tolong bawa pergi depan Azad. Bawa pergi ke depan. Saya nak minta 3 orang. Ada Ustaz, ada. Ada? Ada. DJ yang bertugas itu saya tak kira no? Bagi. Okey, DJ nak mula dulu ke? Ustaz mula dulu lah. Dak kot nak tanya apa? Ustaz nak buat apa tu? Quiz? Dak lah, bukan nak kuis. Kok ada ni yang main ramai-ramai ni. Okey. Daripada Pendang, Bukit Kayu Hitam, daripada Kuala Kedah. Daripada saya rasa daripada Padang Besar pun ada. Kok lah depa ada nak tanya apa kat tu? Boleh. Okey, Assalamualaikum semua. Takkan tidur aku. Dah pasal hang malam ni pakai tengkolok. Allah. Depa takut mak kilau. Itulah tu. Yang tu pun salah satu kat tu. Tu pun salah satu sebab. Jangan takut tuan-tuan, saya tak bersilap insya-Allah. Okey, tak apalah, saya nak tanya siapa dulu yang ada soalan, nak bagi soalan untuk Ustaz. Ada? Pertanyaan, soalan? Ada? Bangun. Kok ada siapa yang nak tanya apa? Ni peluang malam ni. Tuan-tuan boleh ya, berkomunikasi dengan yang berbahagia Datuk. Susah nak jumpa ni. Live mana ni? Live. Malam ni live. Ada bang? Sila. Kok nak tanya apa-apa soalan? Orang ustaz ni faham belaka ni. Faham. Ngaji pondok belaka. Adakah tuan-tuan? Kok nak tanya soalan apa-apa ke? Kata jangan tanya pasal kahwin ya. Kok nak tanya kok hukum-hukum apa ke ataupun soalan-soalan yang lain? Adakah tuan-tuan? Tuan-tuan takut kat saya ke apa ni? Jangan takut kat saya. Mana? Yang mana? Ada seorang. Ada. Mai Pak Long. Saya nak tanya Pak Long ni. Oh, Pak Long ni. Handsome Pak Long ni mana ni? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Rosli bin Murad. Saya nak tanya korban. Apakah
apakah ibu bapa meninggal, kita ni daging ni kita nak tukar kat orang. Harga dia 800. Daging korban. Sekali terima kasih. Ustaz faham tak? Dok, saya tak ada interview ke tadi. Okey, sekali lagi Pak Long. Okay. Tak ni, yang saya dapat tangkap tu. Ya Ustaz. Harga daging 800. Oh, yang saya dengar 800 juga. Yang tu lah. Yang tu je. Okey Pak Long, sekali lagi Pak Long. Sekali lagi. Kita bagi Dia tak apa jelas tu tentang soalan. Tak apa jelas sikit. Pak Long cakap, saya Muhammad apa sekian terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosli bin Murad. Ya. Saya nak tanya ni untuk korban Baik. setumpuk 800. Setumpuk 800. Baik. Sekian terima kasih. Tak mana soalan dia tak mana? Soalan dia tak mana? Dah betul lah harga korban tu satu tumpuk 800. Betul dah. Betul dah tu. Tapi soalan dia tu kat mana? Soalan dia tu tang mana? Soalan dia macam mana? Saya tak tahu pula dah. Dah pasal share ke lagu mana ke? Itulah. Okey, soalan dia Pak Long nak tanya lah ni apa? Daging kan nak sedekah kat ibu bapa yang meninggal. Daging sedekah tu untuk niat pada mak ayah kita yang meninggal dah. Ya, betul. Okey, yang tu je. Saya dah ingat kot dia tak boleh terima Pak Long, dia tak boleh terima korban lah ni setumpuk 800. Kok pasal ayam daging duk naik harga lah ni. Silat lah ni DJ. Orang buat korban pakai telur. Saya pun terkejut juga. Haru tu. Tapi tak apa Pak Long, terima kasih. Pak Long nama apa tadi? Orang Rosli mana Pak bin Long? Murad. Orang mana Pak Long? Saya tak ubah. Jangan Tok Kubang, orang Ustaz juga. Terima kasih. Baik. Sila Datuk. Terima kasih Balong. Baik. Tuan-tuan yang saya hormati, masalah kepada korban kepada orang yang dah meninggal. Yang pertama, katalah yang meninggal itu pak kita ke mak kita nak buat korban untuk depa. Boleh tak boleh? Yang pertama sekali, depa ada wasiat ke tidak sebelum meninggal? Sebelum dia pi tu dia wasiat. Dia kata lihai, kalau ayah mati ni 800. 800 ni hang buat korban atas nama pak. Maknanya dia mati, dia nak mati tu dia wasiat lah. 800 ni hang buat. Ataupun dia kata kalau mak tak ada, hang ambil lah duit mak tu hang buatlah korban. Betul-betul tak ada, sebulan lepas tu meninggal. Maka bila dia ada wasiat macam tu, maka kenalah yang penerima wasiat tadi membuatkan korban untuk arwah mak bapak dia. Sebab dia dah diwasiatkan dengan hartanya. Pun ada syarat wasiat tadi menggunakan harta hak mati tu. Kalau dia tak guna harta dia, tak ciri juga. Ni hang lah, kalau mak mati, hang ambil duit Ustaz Kazim 800 buat korban atas nama mak. Oi, penin tuan-tuan. Pergi jumpa Ustaz Kazim, mak saya ada wasiat kena ambil duit Ustaz. Masalahnya pasal apa aku pula, pasal apa tak orang lain. Mana saya tahu tanya mak saya mati dah. Kalau wasiat macam tu tak payah pakai. Itu wasiat autakare nama dia. Yang kedua, kalau yang mati tadi ada meninggalkan harta, memang ada sungguh. Tapi kalau dia mati dan dia tak ada harta pun, kosong, tak ada duit langsung, maka tak payah buat juga. Maka orang yang menerima wasiat tadi, 800 pun dia dapat, dia pula terima wasiat pada arwah bapak dia belum bapak dia mati, maka jadi wajiblah pada dia untuk buat. Dan dia korban tu dia bagi perhabis lah. Dia tak boleh ambil dah daging korban tu, dia nak makan ke apa tak payah dah. Sebab apa? Dia penerima wasiat yang jatuh wajib atas dia mengerjakan dia. Maka daging korban tadi dia bagi ke orang semua, dia bagi pihak dia, dia tak boleh ambil dah. Jangan dia makanlah daging korban tu. Dia nak makan, cari daging korban lain. Itu yang pertama. Kalau mak bapak kita dah mati, suami ke isteri mati, kita nak buat wasiat, kita nak buat korban atas mereka, maka tiada lah diharuskan lagi dah. Korban ini atas orang yang hidup. Mengerjakan korban ini disunatkan pada orang yang masih hidup.
Untuk orang yang mati tak payahlah korban dah. Melainkan yang saya katakan tadi, kalau dia tinggalkan wasiat kepada kita. Habis tu ustaz, saya nak tolong mak saya, arwah bapak saya di alam barzah macam mana? Ambil duit dia pi wakaf. Saya lalu kot tadi simpan 4 apa nama-nama daripada kota tadi, pi ke Tokai, pi ke Bukit Merah, Bukit Merah, Tanah Merah kah? Pi cari apa nama ABC Salji tadi tu. Lalu saya tengok ada tu tapak masjid, pembinaan wakaf masjid yang baru, sumbangan wakaf diperlukan. Nampak tu ada sebidang tanah tengah duk tolak tu. Bagi dekat dia RM800 wakaf atas nama arwah. Yang tu lagi besar manfaat dia. Ataupun kita ada persatuan buat ni ustaz. Persatuan doa, pertubuhan ke persatuan? Pertubuhan duafa. Yang duk tolong orang merata, yang duk tolong orang miskin, orang lemah, orang yang bermasalah, yang miskin, yang papa ke dana, yang perlukan duit ni tuan-tuan, bagi dekat ni pengurusi duafa ni. Hang buat ni atas nama bapa aku infak. Infak Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran surah Al-Munafiqun ayat 10, ayat 11. Wa anfiqu min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Nafkahkanlah, belanjakanlah harta kamu pada jalan Allah sebelum mati sampai kepada kamu. Bila mati sampai tak guna dah. Sebab kata Allah, bila orang nak mati fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Maka apabila orang nak mati, dia akan bercakap, dia akan minta kepada Allah, ya Allah, tangguhkanlah kematian aku ya Allah. Rupanya ustaz, waktu nak mati macam tu orang nak mati cakap. Kita tengok orang nak mati sekarang, amboi, sopan santun. Tengoklah drama, bila nak mati siap cakap lagi. Leha, kau jagalah bapak kau elok-elok ya. Pun mati. Tu drama mangah hoi. Drama tu memanglah abang. Teruskan perjuangan abang. Itu mak gila tuan-tuan. Hak mana faham? Tak faham sudah. Oi, kalau mati macam tu seronoklah abang. Kalau saya menikah jangan kata menikah lain. Kalau menikah lain cekik abang. Tu drama. Yang betul-betul nak mati tu apa? Yang kita duk tengok orang mati. Nombor 1 apa dia? Dia mata duk tengok atas. Orang Kedah kata duk memandang. Duk memandang atas. Tu tanda tak lama dah. Jadi malam ni ramai nak mati tak? Semua duk tengok atas, tengok Ustaz Kazim kat tambah depan ni. Atas lagi tuan. Nah ya aku main malam ni tuan. Dah contoh orang sakarat, orang sakaratul maut, dia memandang. Dia tak peduli dah dengan orang lain. Yang dia tahu, dia tengok di atas, dia memandang. Nombor 2, orang yang sakarat, apa dia buat? Dia bunyi macam lembu nak kena sembelih. Macam lembu korban. Tuan-tuan tengok lembu korban bila disembelih bunyi apa? Tu nama dia apa? Ghargharah nama dia. Bila kita nak buang kahak tu, kita buat tu nama dia ghargharah. Orang nak mati dia akan bunyi tu. Kalau kita jaga orang sakit, tiba-tiba dia bunyi. Jangan cakap pula kahak banyak orang tua ni. Kahak banyak orang kata, mengucap kata ajalah dia mengucap. Tu sebab Allah tanda tu, Allah bagi tahu aja dia mengucap la ilaha illallah. Jangan suruh mengucap. Mak, mengucap mak. Bukan. Dia tak tahu apa dah. Ajar dia. La ilaha illallah. Banyak orang bila mak pak dia sakit sakarat, mengucap mak, mengucap. Oh, hak tok dia tepi pintu tu. Mengucap, leha, mengucap. Tak usah cakap macam itu. Panggil orang yang paling dia suka. Duduk sebelah dia. La ilaha illallah. Gitu. Cukup seorang. Ni dekat 40 orang. Ngucap liha. La ilaha. Ngucap. Oh jenuh. Dia mana satu aku nak dengar. Jadi kita duk tengok dia dalam keadaan sakaratul maut. Rupa-rupanya Allah bagi tahu pada kita.
Apa benda yang orang nak mati nak? Nombor satu, dia minta nyawa dia dipanjangkan. Dia kata, ya Allah, panjangkan umur aku, ya Allah, panjanglah ya Allah. Kita tak tahu, Allah beritahu. Nombor dua, apa yang dia minta? Ya Allah, panjangkan umur aku, ya Allah, aku nak sedekah, fa'asaddaqa, aku nak sedekah, ya Allah. Nombor tiga apa? Wa akum minas salihin, aku nak buat amal soleh, ya Allah, panjangkan umur aku, ya Allah. Allah jawab, walai yuakhirallah nafsan idza jaa ajaluha. Allah sama sekali tidak akan memanjangkan umur. Bila mati kamu hari ini, matilah tuan-tuan. Sebab itu, tuan-tuan yang saya hormati, Allah kata belanjakan harta kita sebelum mati jemput. Sebab bila nak mati, manusia sibuk nak bersedekah. Padahal pada masa itu bukan lagi masa untuk bersedekah. Cuma bila kita ada anak ahli waris yang ingat pada mak bapak dia, yang cinta pada mak bapak dia, walaupun dia dah mati, anak-anak boleh bantu dia dengan doa daripada anak yang soleh. Walaupun harta tu bukan milik kita, tanah tu bukan milik kita, duit bukan milik kita, tetapi harta benda ni masih boleh bantu kita di alam sana dengan sedekah, dengan wakaf dan sebagainya. Walaupun semua benda ni bukan milik kita, tetapi ada benda yang boleh bantu kita di alam sana. Nama dia ilmu yang dimanfaatkan. Kita sebarkan ilmu. Ilmu yang dimanfaatkan itulah membantu kita di dalam kubur sampai hari kiamat. Malam ni tuan-tuan, kita masing-masing ada Facebook, TikTok dan sebagainya. Sebarkan, tuan-tuan, sebarkan ilmu dalam TikTok. Ni dak yang duk sebar dalam TikTok duk menonggek, menari dek kejadah apa? Ni anak-anak dara yang main malam ni lah. Ni Tok Jim pesan ni. Dulu Abang Jim lah, Tok Jim lah. Gedek. Ya Allah, kita tengok tu pun astagfirullahalazim. Cepat pusing ke atas. 2 minit lepas tu cari balik. Tang mana tadi tahu? Jahat punya Tok Jim ni. Benda tu Allah soal di hari kiamat. Baik kita masukkan nasihat, kata-kata yang baik. Ilmu yang kita sebarkan itulah bila orang lain baca, orang lain share, dapat pahala tuan-tuan. Jadi itulah, walaupun kita tak ada apa-apa dalam dunia, tapi kita boleh gunakan apa yang kita ada untuk kita tolong diri kita sendiri di alam sana nanti. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Baik, marah nampak? Tu cerita daripada satu tumpuk 800. Panjang tu. Balik pindah Pak Long. Mana Pak Long tu? Jangan duk cari dah. Mana? Lah Pak Long tinggal saya Pak Long. Oh, ada. Dia duduk jauh pula Ustaz. Okey, kau ada lagi sebelum kita nak pergi pusingan yang berikutnya. Kau ada lagi siapa-siapa Okey, yang nak ni? Ada Ustaz. Ada no? Assalamualaikum. Oh, diri tak. Siapa pun nak duduk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Hafzah daripada Lejang Kuih. Dalam setahun ada 4 bulan, iaitu bulan haram, maksudnya bulan yang mulia. So saya nak tanya Ustaz, adakah ada cara ataupun doa untuk kita nak ajak diri kita istiqamah dalam bulan yang mulia ni? Dan saya nak tanya, apakah amalan kebaikan yang boleh kita banyakkan dalam bulan ni, dan apakah fadilat dah? Wallahualam. Baik, sila Datuk. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, seperti mana yang kita sedia maklum, bulan di sisi Allah ni dalam setahun ada 12. Tapi dalam 12 tu ada beberapa bulan yang dipanggil sebagai bulan haram. Haram di sini bukan haram yang tuan-tuan faham tu. Babi tu haram. Haram. Jangan tuan-tuan pula faham Masjidil Haram tu yang aku tak pergi Mekah, haram. Pasal apa tak pergi Mekah? Masjidil Haram aku tak payah pergi, haram.
Tu nama dia haram jadah. Bodoh meta orang tu. Takbiratul ihram. Adakah haram? Tak. Takbir yang bila kita angkat semayang, benda yang halal jadi haram. Itu makna takbiratul ihram. Makan halal, minum halal. Tapi bila dah angkat takbir, dah tak boleh lagi makan, minum, tak boleh cakap, tak boleh lagi buat benda-benda lain. Sebab apa? Sebab hang dah di dalam sembahyang. Dah haram. Satu takbir yang bila hang angkat, mengharamkan beberapa benda yang halal sebelum kamu angkat takbir. Nama dia apa? Takbiratul ihram. Sebelum takbir nak kentut-kentut. Lepas kentut hampir ambil wuduk. Tapi bila hang dah angkat takbir semayang, Allahu Akbar, tak boleh dah. Sebelum semayang takbir, bercakaplah, Pak Long, Pak Long, Pak Long, Pak Long. Bila dah angkat takbir, Allahu Akbar, tak boleh panggil dah, Pak Long, tak boleh dah. Tak boleh dah. Sebab apa? Tu nama dia takbiratul ihram. Saya ni nak pergi umrah. Duduk dekat Bir Ali. Sebelum sampai Bir Ali boleh makan, boleh buat macam-macam lah, pakai macam-macam. Bila dah pakai ke ihram, bila dah niat nak buat umrah, saya tak boleh buat. Pantang larang dia. Nama dia ihram. Tak boleh saja-saja nak cabut rambut, cabut misai, pakai minyak wangi, tak boleh menikah, tak boleh ni, tak boleh dah. Duk ada pantang larang, berbelah pantang larang. Nama pantang larang tadi ialah ihram. Bukannya makna saya duduk dalam ihram. Haram. Bukan. Ihram. Jadi perkataan ihram ini, ada orang yang salah faham. Dia kata haram. Haram itu lain cerita dia. Ihram lain. Takbiratul ihram lain. Bulan yang haram lain. Sebab itu bulan haram ni ada 4 ni tuan-tuan. Dia ada gencatan senjata. Dulu-dulu, zaman dulu-dulu, tak kira bulan, kerja bergaduh, berperang, bunuh, berperang, bergaduh. Maka nak bagi gencatan senjata supaya orang tidak berbunuh-bunuhan, berperang dan sebagainya, maka diwujudkan bulan-bulan yang diharamkan di dalam dia. Nah, sekarang kita duduk dalam dia. Maka Allah pesan benda ni dalam Quran. Janganlah bertekak. Janganlah bergaduh. Janganlah kita dalam bulan Muharram, dalam bulan haram ini kita buat benda-benda yang diharamkan. Salah satunya ialah bertekak, bergaduh, berperang. Duduk diam-diam. Hormat bulan ini. Orang nak buat haji. Duduk elok-elok. Orang nak buat korban. Duduk elok-elok. Orang nak buat ibadah. Mendekatkan diri pada Allah. Sepatutnya diam semua. Tapi kita lihat hari ni manusia dah macam tak ada gencatan. 24 jam kerja nak bergaduh saja. Cuba duduk tenang-tenang. Mari ke karnival ni naik kereta api pusing. Tenang, tak ada apa. Jadi di dalam bulan-bulan ini tuan-tuan ada banyak benda yang disuruh. Dia ada benda yang besar, nama dia ibadah haji. Macam kita tak buat haji, nak buat apa? Apa yang kita nak buat? Sekarang kita duduk dalam bulan Zulhijjah. Orang yang nak buat korban, dia simpan kuku dia. Orang yang nak buat korban nanti 10, 11, 12 dia nak buat korban, dia simpan kuku dia, dia simpan rambut dia, dia simpan misai dia. Dia jangan potong misai dia, simpan. Pasal apa ni? Nanti hari aku nak korban, baru aku nak potong, baru aku nak trim misai aku. Ambil kebaikan, menggugurkan kekotoran, menggugurkan dosa daripada tubuh badan kita. Sama tarikh kita nak buat korban. Semua buat. Sebab itu 10 hari, 9 hari dalam bulan Zulhijjah ni tuan-tuan, ulama-ulama duk bahas manakah yang lebih besar manfaat fadilat dia, antara 10 Ramadan ataupun 10 Zulhijjah. Mana yang lebih besar pahala, ganjaran, fadilat, 10 Ramadan akhir atau 10 awal Zulhijjah? Maka ulama-ulama bincang 10 malam akhir adalah malam yang paling afdal bulan Ramadan.
Ramadan paling afdal, malam akhir 10. Siang pula yang paling afdal ialah pada 10 awal dalam bulan sekarang, bulan Zulhijjah. Ni tuan-tuan, siang dapat ke Zulhijjah, malam dapat kepada bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan, jom. Ada yang puasa sunat, ada yang tak sabar sekali lagi nak puasa wukuf hari Arafah nanti. Hari Arafah dia kata, ustaz lagu mana cerita ustaz, depa wukuf, kita tak wukuf, kita tak puasa lagi sini. Yang tu tuan-tuan pergi tengok majlis mufti masing-masing. Ambil dia. Kemudian tuan-tuan, dalam bulan-bulan ini kita akan sampai pada hari Ashura. Kelebihan saya dah sebut pada hari Khamis, malam Jumaat yang lepas di TV1 forum perdana, masalah anak yatim. Masalah anak yatim. Nabi sebut tentang orang yang bela anak yatim. Orang yang jaga anak yatim. Kata Nabi, ana wa huwa kahataini fil jannah. Aku dan orang yang bela anak yatim macam ni dalam syurga. Nabi tunjuk jari telunjuk, Nabi tegak jari tengah. Nabi kata, orang yang jaga anak yatim, orang yang bela anak yatim, aku dengan mereka dalam syurga macam ni. Maknanya rapat. Rapat. Ini dipanggil sebagai kafilul yatim. Orang yang memelihara, orang yang menanggung, orang yang menjaga anak-anak yatim. Tuan-tuan, dalam bulan Muharram ini, dalam bulan haram ni tuan-tuan, cari anak yatim. Sampai Nabi sebut, orang yang usap rambut anak yatim ni, Allah Ta'ala gugurkan dosa-dosa dia. Kalaulah mengusap kepala anak yatim pun telah digugurkan dosa kita, bagaimana orang yang menanggung anak yatim, bagaimana orang yang bantu anak yatim. Sebab tu dalam hadis sebut, kafilul yatim lahu aw li ghairihi. Siapa-siapa yang menanggung anak yatim bagi diri dia atau bukan diri dia. Ulama-ulama bincang, lahu tu apa makna? Lahu tu maknanya ialah anak yatim daripada kaum kerabat dia. Anak saudara yatim, cucu dia yang yatim, anak menakan yang yatim, cucu menakan yang yatim. Anak yatim dia bela. Maknanya dia isteri, dia mak, suami dia mati, tinggal anak yatim. Maka orang macam ni adalah orang yang hebat. Habis tu ustaz, saya tak ada anak yatim, saya tak ada pun anak yatim ustaz. Maka datang yang kedua, kata Rasulullah, au li ghairihi, orang yang tak ada kaitan dengan anak yatim, tapi dia bela anak yatim, dia bagi bantuan pada rumah anak yatim. Kata Rasulullah, mereka ini akan jadi jiran aku dalam syurga. Tuan-tuan yang saya hormati, saya sebut dua ya. Sepanjang bulan haram ni, jangan bertengkar, jangan bergaduh, elakkan. Facebook kita yang mana kerja nak bergaduh, nak melaga-lagakan orang, tutup. Tukar cerita lain, buat kucing ke, gambar buat kek ke, gambar pergi cerita laksaikan sekok ke. Tosah duk cerita benda yang boleh mendatangkan kemarahan. Bagi semua orang reda, bagi orang tenang. Yang kedua, saya cuma minta tuan-tuan, pada bulan-bulan haram ini, kita bantu orang yang susah, khususnya anak-anak yatim. Mudah-mudahan kita menjadi jiran Nabi Muhammad di dalam syurga nanti tuan-tuan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk atas dua jawapan kepada dua persoalan yang telah pun dijawab tadi. Baik tuan-tuan sekalian, antara yang telah pun disebutkan tadi, dalam banyak-banyak benda yang akan menjaminkan kita, Allah jaga kita di akhirat kelak adalah sedekah jariah. Sedekah yang untuk kegunaan agama, sedekah untuk agama, infak fi sabilillah. Apatah lagi infak untuk kita nak membantu orang-orang yang memerlukan, anak-anak yatim, fakir miskin dan semua golongan yang ada di atas muka bumi ini. Tuan-tuan sekalian, Pertubuhan Du'afa Sejahtera Datuk kita tubuh tahun 2020. Bulan 7 hari bulan 7, Du'afa Sejahtera ni ROS bagi surat beranak luluh 7 hari bulan 7.
Sebab apa yang kami buat Du'afa Sejahtera ni, melihat kepada betapa teruknya masyarakat pada waktu tu yang hari-hari memerlukan pertolongan. Saya cerita tu terang ni depan-depan Datuk ni, tengah-tengah malam ada seorang hamba Allah telefon mai kat saya. Ibu muda, suami tak boleh nak bekerja sebab PKP. Dia kata, Ustaz, pukul 12:30 malam saya duduk tengah tidur, sedap tidur ni, duduk tepi bini. Bini kata, siapa pula duduk telefon tengah-tengah malam ni, kan? Yang abang pun tak silent, nak tidur pun susah. Marah kita. Kita pun jawab. Dia kata, Ustaz, minta tolonglah, susu anak habis. Kami laki bini ni nak bayar sewa rumah pun tak mampu. Apatah lagi beras di dapur pun dah habis. Ustaz tolonglah, esok pagi kau mana pun minta tolonglah sangat-sangat. Saya tanya, dia duduk di mana ni? Dia kata duduk Taman Pulasan, Jitra. Saya kata tak apalah, sudah subuh esok saya pergi. Tuan-tuan, bayangkanlah dengan penderitaan masyarakat waktu PKP ni. Saya pergi tengok betul-betul di rumah dia, walaupun dia duduk di rumah taman dah tu. Duduk di rumah taman yang cukup elok. Tapi masuk pergi di rumah, ya Allah ya Rabbi, dia tunjuk tak ada susu ni Ustaz, susu tak ada. Beras kami nak makan ni tak ada lah tu. Dia kata tolonglah sekali. Saya pun tulang bawa 2-3 orang kawan-kawan, jomlah mari kita bagi. Susu hak kami bawa tu bagi. Lepas tu saya ajak hak suami dia tu, bang jom mari kita pergi kedai, kita beli barang apa yang abang perlu. Tuan-tuan sekalian, waktu sekarang ni kita dah duduk di fasa endemik tu. Waktu endemik ni pun tuan-tuan, kami tiap-tiap hari boleh dikatakan tak kurang daripada 30 keluarga yang duk WhatsApp, duk telefon. Dia kata, Pak Ustaz, Pak Long ni dah 3 bulan bawa teksi orang tak ada. Bukan kata orang tak ada naik teksi tu, tapi tak ada orang yang nak mau naik teksi lah. Kerja dia bawa teksi je. Saya pergi ziarah dia tuan-tuan, pergi tengok di rumah. Dia masih lagi membela 4 orang cucu yang masih sekolah. Pasal apa dia boleh bela cucu? Sebab yang pertamanya, anak yang menjadi bapa kepada anak-anak ni tuan-tuan duduk di penjara. Hukuman penjara seumur hidup. Yang kedua, mana mak dia? Mak dia tuan-tuan gila, tak boleh nak buat apa. Maka Tok Wan lah yang duk bela 4 orang cucu ni. Tuan-tuan, pada malam ni dengan sedikit pengorbanan, malam ni malam kita duduk di malam bulan yang sangat diberkati, di malam bulan Zulhijjah, yang mana sedikit hari lagi kita akan menyambut Aidil Adha. Yang kita dah tahu sedikit sebanyak bulan Aidil Adha ini diajakkan untuk kita berkorban dengan pengorbanan yang telah pun ditunjukkan oleh Nabi kita, Nabi Ibrahim, yang telah memberikan mesej yang jelas kepada kita semua. Malam ni tuan-tuan, saya nak minta tak banyak apa yang tuan-tuan bawa malam ni, kita nak minta tuan-tuan sumbang infak untuk kami bantu orang-orang lain yang memerlukan. Boleh tuan-tuan? Baik, saya persilakan sahabat-sahabat saya yang ada pada malam ni untuk berjumpa dengan tuan-tuan. Tuan-tuan tengok ada kawan-kawan yang bawa beg warna putih ni, dia pun akan berjalan jumpa dengan tuan-tuan semua yang ada daripada depan ni sampailah ke belakang. Jadi saya persilakan semua sahabat-sahabat saya, aktivis-aktivis Du'afa Sejahtera, untuk berjumpa dengan tuan-tuan, bagi tuan-tuan menyatakan pengorbanan bersama dengan kami. Dan saya minta sungguh-sungguh dengan tuan-tuan, sambil-sambil tuan-tuan menyumbang, berinfak, tuan-tuan niatlah. Dan di samping itu tuan-tuan tolonglah, jangan lupa berdoalah untuk kami ni, anak-anak muda. Kami ni semua muda-muda lagi Datuk, umur 30-an, yang bekerja untuk Du'afa ni, untuk bekerja nak membantu asnaf fakir miskin. Ada daripada UUM, ada daripada aktivis masyarakat, ada yang buat kerja sendiri, ada yang bermacam-macam kerja kerja mereka. Jadi semata-mata luangkan masa untuk kerja-kerja kebajikan. Jadi saya doakan, mewakili Du'afa Sejahtera, kita berdoakan tuan-tuan yang menyumbang pada malam ini,
dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan. Baik tuan-tuan sekalian, kita pergi kepada pusingan yang terakhir dan sebagai juga kesimpulan pada malam ini. Saya Datuk bila duk tengok ada beberapa kejadian-kejadian yang memberikan pengajaran kepada kita. Antara yang paling dekat dengan kita di Lostak ni, tak tahulah ni cikgu hak buat live depan ni, kok masih ingat Masjid Bukhari. Tu imam tengah duk baca khutbah, pingsan, akhirnya meninggal. No, cikgu no, tengah duk baca khutbah Jumaat kan. Masjid Bukhari Alok Malai, tengah duk berkhutbah, khutbah yang pertama, tak dah nak pi lagi, sekerat baru mula, Allah dah ambil insan yang sangat mulia tu imam Masjid Bukhari Alok Malai. Tuan-tuan sekalian, Datuk, macam mana kita nak menjadikan diri kita ni, yang kita ni tak ada apa, tapi akhirnya kita ni mempunyai sesuatu yang ada. Datuk boleh faham tak tu? Kan? Macam orang yang berilmu. Orang yang berilmu ni, saya ingat lagi tuan-tuan, ada seorang sahabat, dia ni sampai ke peringkat PhD. Dia mengaji sampai ke peringkat PhD di dalam ilmu psikologi. Akhirnya Allah uji dia kemalangan, akhirnya dia ni tak ingat siapa pun, bini dia pun dia tak kenal. Dia dah tak tahu diri dia siapa. Maka ilmu dia tu hanya pi takat tu saja, tak sampai. Tuan-tuan, itu cerita orang yang berilmu. Tetapi cerita orang yang macam tadi Tok Imam ni, Tok Bilal. Saya ingat Tok Bilal ada seorang, bila dia ni kerja jadi Bilal, diberi tanggungjawab jadi Bilal, dia aksiden, dia patah kaki. Akhirnya doktor kata, pakcik ni kena buh besi ni di kaki ni. Dia kata, tak payahlah, hampa telefonlah ke anak aku. Hampa telefonlah ke anak aku ni, ambil aku buat balik. Buat balik, pi di rumah, dia habaq ke anak-anak dia, hampa panggil semua orang masjid main baca Yasin malam ni. Tuan-tuan, habis saja baca Yasin, dia panggil seorang main duduk tepi dia, hang tolong ajak saya aku mengucap. Macam Datuk cerita tadi lah, ajak mengucap lagu mana, bukan suruh mengucap. Mengucap dah, ungkapkan kalimah la ilaha illallah. Tuan-tuan, Tok Bilal itu duk ungkap kalimah la ilaha illallah waktu mana dia bekerja jadi Bilal. Akhirnya waktu yang dia dah uzur, yang dia dah tahu kata dia tu nak pi dah, dia nak dengar kalimah tu dibisikkan di telinga dan dia pun nak ungkap kalimah itu. Akhirnya tuan-tuan, malam tu habis saja la ilaha illallah, orang tu ajak dekat dia, dia pun meninggal. Allahu Rabbi. Mana kata tuan-tuan, dia buat benda yang dia suka, dia ajak kepada orang benda yang dia ada, maka benda tu dia dimanfaatkan kepada orang. Jadi Datuk, di kesimpulan pada malam ni, macam mana kita nak jadikan diri kita ni, kalau tak boleh pi tara tu pun, paling-paling kuman kok adalah tara mana yang Datuk boleh nasihat saya dan semua orang yang ada pada malam ni. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Nak pergi boleh, benda yang kita dah tahu takkan jadi milik kita, tapi biar ada satu benda yang akhirnya kita ada tu boleh bawa daripada dunia sampailah ke akhirat. Sila Datuk. Terima kasih Ustaz, tuan-tuan yang saya hormati. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala lah yang menjadikan kita. Allah kata dialah yang menjadikan kamu, dan dialah yang menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Wa qabaila syu'uban wa qabaila. Kemudian ayat tu Allah sambung, inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia kamu di sisi Allah
ialah orang yang paling bertakwa. Jelas ayat ni tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut, dialah yang menjadikan kita lelaki dan perempuan. Min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Dan dia jadikan kamu bersuku-suku dan berpuak-puak supaya kamu saling kenal mengenali. Maka kata Allah, aku tak tengok kamu siapa. Kamu ustaz ke, kamu ahli politik ke, kamu orang kaya ke, kamu orang segak ke, kamu orang putih ke, kamu orang gelap ke, aku tak tengok kata Allah, sebab aku yang jadikan kamu. Yang aku nak tengok ialah siapakah yang paling bertakwa di kalangan kita. Orang yang di atas pentas ni tak lebih takwa daripada tuan-tuan. Tak lebih pun daripada tuan-tuan. Yang lebihnya saya ni, pasal ada mikrofon. Tak ada mikrofon, duk cokoh sini tuan-tuan, sama. Sama. Darah pun sama, asal pun sama, keturunan pun sama. Maka saya tak boleh bangga dengan diri saya. Saya tak boleh kata aku lebih mulia, aku lebih baik. Itu satu kezaliman pada Allah dan pada diri kamu sendiri. Kamu buat zalim pada Allah. Maka tuan-tuan jangan rasa rendah diri. Saya lain lah, saya orang miskin, hang orang kaya. Aku hodoh, hang lawa lain lah. Aku keturunan apa, hang orang baik-baik. Tak ada tuan-tuan. Hang Arab ke, hang tak Arab ke, Allah tak tengok. Yang Allah tengok ialah takwa. Dan Allah memberi peluang kepada kita semua untuk jadi bertakwa. Allah bagi 24 jam dalam sehari, pulun betul-betul. Pulun betul-betul. Macam mana kau nak jadi bertakwa? Orang kaya pun dapat 24 jam, orang miskin pun 24 jam, semua dapat 24 jam. Buat ibadat. Kerana Allah nak tengok amalan kamu. Allah nak tengok ketakwaan kita. Alhamdulillah tuan-tuan. Kalau kita menggunakan masa yang kita ada ini untuk berbuat bekal dengan takwa, alhamdulillah. Saya minggu lepas saya pergi ceramah di Langkawi. Orang yang bawa kereta, sahabat bawa kereta tu, dia tunjuk tu ustaz, tu masjid tu. Dia bawa kereta, dia kata tak, tu masjid tu. Ada orang sedekah ustaz wakaf 1 juta. Dah meninggal dah orang dah. Meninggal tak? Dia bagi 1 juta tak? Oh, tu yang siap masjid tu. Alhamdulillah. Habis tu kita hak tak ada 1 juta ni. Makcik bagi 1 bata pun Tuhan terima. Makcik bagi seketul bata pun Tuhan nilai. Makcik bagi sekepin sejadah pun Tuhan tengok. Kita bagi dekat dia sekampit simen pun Allah Ta'ala terima kita. Janji ikhlas kepada Allah. Dan peluang nak buat baik sentiasa. Ada orang yang sembahyang 2 minit subuh, kunut pun tak buat. Dia kata tak payah buat lah. Punya kejap 2 minit. Allah ruginya. Kenapa tak panjang sikit? Kenapa tak berjemaah di masjid? Allah bagi peluang kepada kita semua. Jom dapat pahala. Sebaik-baik tempat berjamaah di masjid. Kereta ada, motosikal ada, gerek pun ada, jalan tat pun ada, lampu jalan pun ada. Hang start kereta, hang pergi masjid, hang dapat 27 kali ganda daripada hang sembahyang seorang. Siapa yang nak ambil peluang tu? Tuhan bagi semua tuan-tuan. Tuhan bagi semua. Macam malam tadi ustaz kita bagi lancarkan tabung. Tuhan bagi semua. Siapa nak sedekah dapat pahala, tak sedekah tak ada. Sedekah pula Tuhan tak tengok banyak sikit, nang bubuh je, janji hak ikhlas ada ganjaran dia. Subhanallah. Tuan-tuan ni kita nak puasa sunat sekarang, silakan puasalah. Ustaz, saya tak mampu nak puasa, saya sakit. Sedekahlah kepada orang yang berpuasa. Gantikan kita tak boleh puasa, kita bajak dia, belanja dia, buka puasa. Aku sponsor kat hang. Dapat pahala. Ustaz oi, saya ni tak boleh pergi tuntut ilmu kat masjid, kuliah maghrib, kuliah duha. Saya jaga mak saya sakit ustaz. Abang jaga mak abang, akak jaga ayah akak yang uzur. Pahalanya nu besar tu.
Jangan duk kata mak ni menyusah lah orang Nabi masjid, tak boleh. Ustaz Kazim main tu, dia jaga mak aja. Salah tu kak. Kak jaga mak tu lagi besar dah di sana. Mak kita tu. Jangan tuan-tuan pergi ambil bantai, pergi cekup dia pula. Pekuk dia pula. Senang saya pergi mengaji. Tak tuan-tuan. Allah dia nak bagi peluang untuk kita masuk syurga. Seluas langit dan bumi. Allah kata apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawat wal ard. Cepat-cepat buat ibadat. Kata Allah, segera-segerakan buat ibadat sebab aku sediakan untuk engkau orang semua syurga seluas langit dan bumi. Sebab tu saya tak setuju. Saya tak berapa setuju. Orang kata bumi ni kecil. Saya tak setuju tuan-tuan. Mana hantar bumi kecil? Allah kata syurga seluas langit dan bumi. Kalaulah syurga seluas bumi, besar mana tuan-tuan kalau kita faham? Kalau besar bumi tak kira syurga tu tak luas Ustaz tu. Tak luas hang cakap. Kena kaji balik tuan-tuan. Teori yang mengatakan bumi ni hanya skala berapa kilometer je. Ukur lilik dia berapa, luas dia berapa. Kena kaji balik tuan-tuan. Allah kata dalam Quran, syurga seluas langit dan bumi. Mai hari ni orang putih kata bumi ni kecil, hang boleh pusing satu hari, hang boleh pusing dengan roket satu hari dah boleh pusing. Biar betul hang. Takkan syurga yang begitu hebat hanya sebesar bumi. Allah kata seluas langit dan seluas bumi. Luas sungguh syurga tuan-tuan. Maksudnya apa? Maksudnya muat kalau kita masuk syurga. Ni kalau hak mari malam ni muat. Masuklah. Muat. Dia bukan macam dataran ni. Kalau penuh malam ni sampai ke belakang duk. Kereta tak boleh masuk lah. Pakcik, penuh pakcik. Parking penuh pakcik. Penuh pakcik. Pakcik parking kat tepi jalan tu, dekat KFC kosong lagi pakcik. Itu bahasa dalam dunia. Dalam syurga tak ada kat leha weh. Malaikat duduk depan pintu syurga, kat leha nak masuk. Minta maaf lah leha weh. Syurga penuh. Takkan tak boleh kot. Hang faham tak? Syurga penuh. Dah makcik leha minta seorang, kat leha seorang mai. Kat leha mai ni. Mai ni. Takkan tak boleh kot. Kali hamai pada mana? Lu ustaz. Tu yang lambat mai duk putang duk cari syurga tak jumpa. Buat macam mana? Kak Leha lambat penuh lah. Tak boleh masuk lah kata malaikat. Atau kalau Kak Leha tak boleh masuk syurga, Kak Leha nak pergi mana? Belah neraka banyak kosong Kak Leha. Dialog ni tuan-tuan tak ada tuan-tuan. Tak ada. Kak Leha boleh masuk, Abang Bidin boleh masuk, Kak Nak boleh masuk, Kak Tipah tertipu boleh masuk, semua boleh masuk syurga. Tuhan bagi peluang untuk kita. Allah bagi peluang untuk saya masuk syurga. Kerja saya ialah pendakwah. Ustaz Allah bagi peluang masuk syurga, kerja dia tolong orang miskin. Kak Nak Allah bagi pintu masuk syurga, kerjanya jadi suri rumah sepenuh masa. Cikgu murni, Tuhan bagi peluang masuk syurga, jadi cikgu. Jangan pakai seksi sangat. Ni cikgu murni pun seksi berjalan, pengorak Haji Bakhil. Aduh, cikgu murni, cikgu murni. Yang Haji Bakhil tu pun dah haji dah, pakai seluar pendek pula. Aduh. Sampai anak tanya, amboi bapak, pakai seluar pendek nampak. Kita kan nak pergi piknik. Amboi. Jahat betul tak? Pergi mengorak pula cikgu murni tu. Cikgu, kalaulah cikgu mau kahwin, orang yang macam mana cikgu mau kahwin? Tu pulanglah. Kalaulah cikgu kahwin, kahwinlah dengan orang tua. Orangnya lebih sabar, uangnya banyak. Kalau orang muda tidak sabar. Nampak dia ngorak cikgu murni tu. Saya pun fikir Tuan Haji, kalau saya nak kahwin lain, saya cari yang lebih tua daripada saya. Begitulah cara berfikir. Amboi tuan-tuan. Jahat betul Haji Bakhil ni. Allah bagi peluang untuk kita semua masuk syurga. Di kedudukan masing-masing. Maka tuan-tuan jangan duk kata lah, aku lain lah, aku je kerja driver teksi. Bila aku nak
Driver teksi pun boleh masuk syurga. Driver tu, kereta api pun boleh masuk syurga, tuan-tuan. Tu, driver kereta api tu. Sambil duduk berzikir, subhanallah, 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 zikir. Tengok-tengok perempuan seksi lalu, alhamdulillah, alhamdulillah. Dia langgak habis semua atas ni, tuan-tuan ni. Bukan dia lah, dia bukan dengar, tuan-tuan. Saya kata apa, tak apa, dia akan dengar apa, dia kerja buat kereta api. Cuma kita jadi orang bertakwa. Syurga itu disediakan pada orang bertakwa. Apa dia takwa? Taat pada Allah. Apa dia takwa? Rindu pada Allah. Apa dia takwa? Cinta pada Allah. Sayang pada Allah. Sentiasa ingat pada Allah. Itulah takwa. Rindu pada Allah, tuan-tuan. Macam saya lah, rindu dengan ceramah, tuan-tuan. Sebab cita-cita saya nak mati dalam ceramah. Saya rindu, tuan-tuan. Saya suka dengan ceramah. 30 tahun hidup saya dengan ceramah. Saya menikah dengan orang Bukit Raya tahun 94. Saya bagi tahu kat pemandu saya bagi tahu dekat PA saya. Petang tadi saya sampai, saya lalu masuk jalan Bukit Raya, satu lorong kecil tu. Saya kata kat Din, di sinilah saya silap rumah pengantin. Pi rumah orang lain. Rumah isteri saya depan lagi. Saya tak kenal isteri saya. Saya tak pernah jumpa dengan mak pak dia. Saya tak pernah pi rumah depa ustaz waktu bertunang ke apa, tak kenal, tahu. Orang baik. Perasan. Sungguh ha. Saya bukan kenal ustaz bakak ke apa benda. Bila masuk mak saya bawa naik kereta lain, saya naik kereta belakang. Bila depa berselisih kereta mak saya lepas, kereta saya sangkut. Saya kena berhenti bagi orang lain lalu dulu. Hambat punya hambat, mak tak jumpa. Sudah, tak mana pula nak kat nikah ni. Saya kata tak apa sabar. Mana rumah Kenduri, tang situ lah awak kelang kabut. Saya kata kat kawan saya, tengok-tengok atas bukit. Tu sampai tu. Dia. Kami pun parking kereta 3-4 buah. Saya pun betul samping. Hak-hak makcik-makcik lain nak bawa hantaran. Dah sampai rumah mengantin. Mai Pak Long naik motor Honda Cup. Bukan sini, depan lagi. Astaghfirullahalazim. Saya kata nasib baik dia main. Bayangkan tuan-tuan, saya duduk bersila tengah rumah. Pengantin pun kata, mak ni mana pula? Mak bukan dia ni. Masuk harian metro, tuan tahu. Hara sungguh. Nikah, hara. Bila dah akad nikah, hak depa mai hak iring saya balik Batu Kurau. Saya orang Batu Kurau. Tinggal saya seorang duduk atas tangga. Apa aku nak buat, nak nyembang dengan siapa ni seorang pun aku tak kenal. Masa tu mana ada Facebook, TikTok, apa bala pun tak ada. Duduk atas tangga, saya duduk tengok depa duduk susun kerusi, duduk angkat kemah, duduk naik atas lori. 2 orang yang buat kerja. Saya kata kesian budak-budak ni. Saya pun pakai baju, pakai seluar turun, angkat kemah, angkat kerusi, tolong pak mertua mai. Dia duduk cekak pinggang tengok. Nak hantar mana pula lepas ni? Tak tahu tak. Banyak aku orang order ni musim-musim raya, musim cenuri, tak tahu. Dia ingat saya pekerja kanopi entah tu. Malang sungguh nasib menantu entah ni. Ni cerita tahun 94, nikah tak kenal siapa. Mak pak urus, pak tak ada, mak urus kan. Bahagia sampai kelar tuan-tuan. Anak 5, cucu seorang masuk 2. Hidup saya tuan-tuan, alhamdulillah Allah pilih aku ni untuk buat kerja dakwah. Mungkin ini satu jalan yang Allah bagi pada aku untuk masuk syurga. Saya kena jaga kerja saya. Saya kena jaga niat kerja saya. Saya kena buat elok-elok dakwah saya. Pasal ni Allah bagi peluang untuk masuk syurga. Jangan main-main dengan dakwah. Jangan main-main, jangan merapu, jangan meraban semua. Jaga hati. Niat kerana Allah, bukan niat kerana duit. Bukan kerana glamour. Ada orang kata Ustaz Kazim tu marketing. Dia bukan sakit pun, dia marketing je, dia berlakon filem.
Itu semua propernya. Astaghfirullahalazim. Tadi saya makan yang ABC Selji tadi dekat Simpang 4 bernama kat Tanah Merah bernama tadi. Datang orang tu, Ustaz, saya kesian sungguh kat Ustaz, ada budak mana dia tibai Ustaz, dia kata Ustaz bohong. Saya kata saya tak bohong, saya sakit. Ni pun sakit lagi Ustaz, baru sakit Ustaz ni. Nampak tak? Ni hari Rabu lepas ni. Dia main cakap aku suka dia. Ni hak terbaru ni. Tok singa mai, tok rimau mai, semua mai tok mai. Tuan-tuan nak ke badan tuan-tuan jadi macam ni? Putih gebu ni tuan-tuan ni, putih saya ni. Mai kena cakap, kena cakap, kena cakap. Satu badan ni. Dia kata kita muhung. Tuan-tuan nak ke badan duk elok-elok tiba-tiba jadi luka, keluar darah sendiri-sendiri, tak ada garu, tak ada gatai, tak ada apa, pap, dia toreh, dia toreh, dia toreh, dia toreh. Kalau dia tetak tak apa. Oh, kasih tetak sini, tetak sini lah. Kasih sengat sama lu. Itu tak apa tuan-tuan. Tu KL gangster. Ni bukan dia tetak, kita tak nampak. Kalau dia mecakar, kita nampak, kita boleh buka mak kilau. Ni dia mecakar papat. Allah sudah jadi. Takkan saya nak selak di kaki, di paha semua, di perut. Cukuplah. Tapi adakah saya rasa sedih? Adakah saya rasa marah? Tak, saya reda. Mungkin benda-benda macam ni menjadikan saya mudah lagi masuk syurga. Niat macam tu. Aku tak ada pahala, aku tak banyak amalan. Mungkin dengan sakit ni Allah hapuskan dosa aku boleh masuk syurga. Cuma kita simpan dalam hati kita macam tu. Bukan semua orang dapat yang dia nak. Kadang tak dapat suami, tak apa, Allah bagi aku bujang. Mungkin dengan cara ni aku kurang pahala dengan laki aku. Berapa banyak orang yang ada laki, diterajang laki dia, sepak laki dia, cekik laki dia. Aku alhamdulillah tak ada suami. Tak ada lah dosa lawan suami, syukur. Aku tak ada isteri, Allah tak bagi aku isteri, alhamdulillah. Mungkin kalau ada aku cekik, aku marah, aku tak bagi nafkah. Mudah-mudahan Allah bagi isteri dalam syurga. Kan senang tentang hidup macam itu. Allah bagi aku kaya, alhamdulillah, aku boleh tolong orang. Allah bagi aku miskin, alhamdulillah, kurang-kurangnya aku tak sombong. Segala yang kita dapat, semua baik. Ini yang kita nak simpan dalam hati kita. Akhirnya tuan-tuan, bila kita ada perasaan macam tu, kita cari amalan. Kita buat amalan, yang mana amalan tu boleh tolong kita di hari kiamat. 5 tahun yang lepas, 6 tahun yang lepas, saya ceramah macam ni lah di Bacok, Kelantan. Macam ni lah tuan-tuan, cuma gerai tak banyak macam ni lah. Mereka bukan karnival, mereka buat hari peladang. Saya balik daripada umrah Ustaz. 3 hari rehat, saya ceramah di Aceh, Indonesia. 4 hari saya ceramah di Aceh, saya balik rehat 2 hari, saya pusing Johor, naik ke Pahang, naik ke Terengganu, pi Kelantan. Bila saya duduk di Kelantan, saya duduk di Terengganu, dada saya pedih. Bila tarik nafas tak lepas, angkat tangan tak boleh, berpeluh ni sampai ke muka. Saya kata, Pak saya apa ni? Lagi saya tengok badminton, lagi saya rasa tak selesa. Saya pun Google, tanda-tanda sakit jantung ada dekat saya. Saya kata malam ni aku ceramah di Bacok. Nak pergi hospital ke Bacok? Pergi ceramah dulu, lepas tu baru pergi hospital. Saya telefon kawan saya di Ipoh, KPG Ipoh. Saya kata, Cik Arifin, saya rasa saya ni ada serangan jantung. Habis ceramah ni, saya nak balik terus ke Ipoh, tolong standby. Dia kata, Ustaz jangan, pergi hospital sana Ustaz. Saya kata, tak apa, boleh tahan lagi. Saya telan Panadol, lega. Semalam saya telan lah 2 biji, okey. Saya pun tengah duduk ceramah. Sebelum ceramah ni duduk pegang lah dada ni. Hak penganjur duduk tanya, ada Ustaz tak sihat? Dada ni pedih sikit. Oh, kenapa? Sakit ke apa? Tak tahu je, jantung ke apa benda tak tahu. Jantung, bahaya. Tak apalah, boleh ikut.
Naik ceramah seorang, tak ada moderator, seorang 5 minit ceramah, tuan-tuan tak boleh pergi. Dia mari macam orang pijak dada, macam empat dengan batu. Saya berlari turun pentas cari kereta. Mana kereta? Rafi, cepat Rafi. PA saya nama Rafi. Bawa saya pergi klinik, dia bawa lari pergi klinik, sampai klinik. Tak boleh. Minta maaf, ini emergency, pergi klinik kesihatan. Patah balik pula. Rupanya klinik kesihatan sebelah tempat ceramah macam stadium tu. Lah, bodoh betul. Tak nampak. Ambulan ada, doktor ada, terus masuk buat orang kampung pakai serbu semua. Begini ambil gambar. Masa itu apa saya fikir? Alhamdulillah. Aku mati hari ini, mati dengan dakwah. Alhamdulillah. Aku rasa aku tak ada dah. Waktu tu tuan-tuan tak ingat apa dah. Yang hanya sebut di mulut la ilaha illallah. Doktor buhwaya sana, telan sini, bubuk sini punya ramai la ilaha illallah. Tak ingat apa dah. Yang saya ingat aku nak mati dah, habis dah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Depa bubuh dalam ambulan, lagi ramai orang ambil gambar. Kerumun. Duk dalam ambulan pula la ilaha illallah. Nurse tu tak kata apa, senyap tengok saya. Punya sakit tuan-tuan, duk gagau orang, gagau semua orang dah apa sakit. La ilaha illallah. Rupanya sakit sungguh, sakit jantung ni. Jadi abang-abang kalau nak rasa minta sakit jantung, Allah, dapat naik ambulan. Rupanya seronok naik ambulan, semua orang ke tepi, kita je lalu. Meriak tuan-tuan oi. Masa tu saya ingat mati. Cita-cita bila sampai kecemasan hospital, depa proses saya buat semua saya ikut je lah, tak buat apa dah. Sejam depa proses saya. Doktor kata, Ustaz, okey, tak ada sakit jantung. Ustaz hanya penat sahaja. Alhamdulillah. Bagi makan morfin, tahan sakit. Tarik nafas balik, alhamdulillah. Pukul 10.30, PA saya kata, bos, datin telefon, bos macam mana? Dia tanya apa? Betul ke bos mati? Astaghfirullahalazim. Sebab dalam Facebook dah Al-Fatihah, Ustaz Kazim meninggal. Kalau ikut saya tuan-tuan, mati 2016. Kalau ikut Facebook lah. Tapi tak betul. Kalau ikut Facebook Ustaz, malam ni zombie Ustaz. Malam ni zombie. Sebab tu tuan-tuan berhati-hati dengan berita. Sampai orang telefon pak mentua saya di Bukit Raya. Ni Haji Din. Ya. Ni Ustaz Kazim nak buat balik mana tau? Buat balik apa tau? Lah dia buat balik Ipoh ke? Buat balik Bukit Raya tau? Tak tahu, dia duduk di Kubang Krian. Bukan dia meninggal dah ke? Astaghfirullahalazim. Allah. Saya memang cita-cita saya nak mati dalam dakwah. Mudah-mudahan ada saksi di hari kiamat aku berdakwah. Tapi belum tentu dapat kematian. Khalid Al-Walid tuan-tuan minta nak mati syahid. Badan dia penuh dengan luka, tapi dia mati atas katil tuan-tuan. Tak kiralah mati apa pun, yang pentingnya awak mati husnul khatimah. Tak kiralah mati hari apa pun, janji kau mati husnul khatimah. Sebab ada orang main tanya saya, dia kata, Ustaz, betul ke mati hari Jumaat lepas siksa kubur? InsyaAllah. Ya Ustaz. InsyaAllah. Kenapa? Kawan saya tak pernah semayang. Ada? Mati hari Jumaat. Oh, ada masalahnya apa? Tok Imam pula mati hari Rabu. Tu masalah tu. Astaghfirullahalazim. Dia kata, hak Tok Imam hari Rabu, hak tak semayang hari Jumaat, apa cerita? Saya jawab, hak Nabi Muhammad lagi pelik, hari Isnin. Apa yang abang heran? Nabi mati hari Isnin, Jumaat pun tidak. Adakah Nabi kena siksa? Tak, janji awak bertakwa, Allah jaga awak. Matilah hari apa pun.
Cuma kena ingat, mati benda satu. Tetapi nama lain-lain. Nama lain-lain. Kalau Nabi wafat, kalau Sultan mangkat, kalau aksiden terbunuh, dua terbunuh dalam satu kemalangan jalan raya di Alstar Kedah. Tukang baca berita tu, siap pejam mata hangguk lagi. 4 orang terkorban dalam pertempuran yang melibatkan di antara pengganas dan 4 terkorban pula. 5 mati dalam kejadian tanah runtuh, mati pula dah. Lain, mati lain, terkorban lain, cara mati tu. Kalau orang tu baik, kita sebut dia dah kembali ke rahmatullah. Kalau orang tu rapat, kita sayang, kita tak sebut mati. Kita sebut apa? Mak. Kenapa lihat? Abang Bidin, mak. Kenapa dia? Dia dah tak ada. Nampak? Dia dah tak ada. Dia tak sebut mati. Mak, Abang Bidin dah mati. Jarang. Dia sebut, mak, Abang Bidin dah tak ada. Mak pula bodoh. Dia pergi mana? La ilaha illallah. Mak tu pun dia dah tak ada. Okey. Kalau orang jahat, dia bagi apa? Siapa mati? Tu, Samsing kamu dusun. Elok mampu. Mampu pula dia jadi tuan-tuan. Dia tak jadi hal lain. Jadi agak-agak tuan-tuan besok, bila mati, orang panggil mampu ke, dah tak ada ke, dah mati ke apa? Tolonglah membina, merangka, mencipta mati dengan cara baik. Kita boleh rangka dia. Tuan-tuan boleh sukat baju. Saya pergi kedai tailor, saya kata collar saya mesti brown. Saya tak nak warna lain. Ustaz, pelik Ustaz, baju biru, collar brown. Dah, aku punya suka lah banyak cakap, sepak. Saya kata baju brown di sini collar. Lengan jangan brown. Tang collar saja. Sampai 5 kali dia make sure tuan-tuan. Confirm Ustaz? Confirm mana? Saya pakai baju macam ni, jahit macam ni, saya nak macam ni. Mati pun kita boleh rangka macam itu. Aku nak mati dalam husnul khatimah. Rangka daripada sekarang. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Rangka dari sekarang. Macam mana nak mati dengan baik? Amalan, baik dengan jiran, baik dengan mak bapak, baik dengan suami isteri, baik dengan anak-anak, baik dengan Quran, supaya kita mati dengan baik. Pelajar saya umur dia 70 lebih, isteri dia 70 lebih, suami dia balik mengaji, aksiden, lori buat U-turn, dia langgar, mati tuan-tuan. Bila dia mati, mak dia ambil sejadah hampak. Satu untuk sejadah, satu untuk sejadah mak. Sejadah tu arwah suami punya. Dia simpan, dia hampak, dia nak semayang. Anak dia main bisik kat mak dia. Mak, ayah dah tak ada. Ya mak dah hampak sejadah pasal apa? Allah, dia terlupa. Selama lebih 50 tahun mereka semayang berjamaah. Tiap-tiap hari tuan-tuan duk hampak sejadah, dia terlupa yang suami dia mati. Dia masih duk hampak lagi tuan-tuan. Sejadah tu jadi kenangan pak dia kaki semayang jemaah. Tuan-tuan boleh buat? Tuan-tuan boleh buat tasbih tuan-tuan, siang malam tasbih. Mati tuan-tuan, anak duk pegang lagi tasbih. Inilah tasbih ayah saya. Dia duk baca tasbih ni tak kurang daripada 1000 kali sehari. Subhanallah, subhanallah, ni tasbih ni. Kita duk amal. Kadang-kadang baju Melayu pak kita pergi sembahyang Jumaat. Tiap-tiap hari pak kita sembahyang Jumaat, baju dia jubah putih itulah yang dia pakai. Dia tak pernah pakai baju lain. Satu amalan yang kita buat yang masih diteruskan oleh orang lain. Cubalah buat tuan-tuan. Siapa pun supaya kita mati
Orang kenang kita, amalan kita bermanfaat kepada kita. Tuan-tuan, saya kata tadi, saya suka dengan tuan-tuan. Semalam saya ceramah di Bayan Baru 2 jam. Lupa tangan kena cakap, lupa muka ni kena cakap. Saya tak ingat apa. Sebab tu ubat saya sakit ialah mikrofon. Orang tanya pula, Ustaz, mikrofon tu nak rebuih dulu ke macam mana? Pulang dengan hang. Rebuih boleh minum air dia boleh. Bodoh, dia tak faham-faham. Dapat mikrofon sihat. Saya suka. Tapi suka macam mana pun, saya kena berhenti. Begitulah kita hidup dalam dunia. Kita suka dengan dunia. Hang suka lagu mana pun, hang kena mati. Kita tak boleh selama-lama dalam dunia. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz jemput saya. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi hari Khamis nanti. Saya ada live di TV1 Salam Baitullah. Kemudian hari Sabtu malam raya saya ada live lagi di TV1 jam 9 malam Salam Baitullah malam raya. Dan 15 Julai saya ada lagi di sini di Taman Lengkuas Simpang 4. InsyaAllah kita jumpa tuan-tuan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik tuan-tuan sekalian, saya yakin ada di kalangan kita semua yang saya rasa sudah pasti nak merakamkan kenangan dengan Al-Fadhil Dato' Ustaz Kazim Ilyas. Namun tuan-tuan sekalian, bagi pihak penganjur, kita perlu menghormati atas sebab-sebab yang tertentu. Yang pertamanya saya nak sebut dengan tuan-tuan, yang berbahagia Datuk, kita bagi masa 30 saat sahaja untuk tuan-tuan ada yang nak ambil gambar, tapi tuan-tuan kena duduk di bawah. Tuan-tuan jangan ambil duduk kabat atas pentas pula. Tak kira tuan-tuan ambil kabat atas pentas ni, bukan takat dengan Datuk, dengan saya pas ke bawah. Tu yang pertama. 30 saat ni, tuan-tuan boleh mangkit, tuan-tuan ambil gambar Datuk, sila. 30 saat ni saya bagi ruang kepada tuan-tuan. Yang kedua, yang terakhir, yang berbahagia Datuk akan terus meninggalkan majlis dan beliau akan balik ke pusat Al-Barakah di Perak. Dan saya minta kepada tuan-tuan semua untuk tuan-tuan tidak menghampiri rapat ke kenderaan Datuk, dan bagi laluan untuk Datuk terus pulang ke Perak insya-Allah pada malam ini. Jadi sama-sama kita tangguh dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.